Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebentar nak cek. Nak cek over voice okey ke tak. Tes suara. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini, hari Khamis 24 Jun 2021, Pusat Internet akan bagi, Pusat Internet Kampung Cengar akan bagi satu step lah ataupun cara bagaimana kita nak kemaskan ni UPU online. Untuk pengetahuan semua, UPU adalah satu sistem yang menghubungkan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah, untuk khususnya untuk IPTA sahaja, seperti politeknik, kolej komuniti, universiti awam. Okey. Untuk kepada pelajar-pelajar SPM dan STPN dan setaraf, untuk makluman semua, okey, lanjutan tarikh tutup UPU pada 2 Julai 2021 pukul 5 petang. Sebenarnya tarikh tutup permohonan ini pada 22 hari bulan 22 Jun baru-baru ini, tetapi dilanjutkan mungkin atas sebab ada ada pelajar-pelajar yang belum mengemaskinikan maklumat mereka lah. So pelanjutan tarikh tutup UPU online sesi akademik 2021/2022, permohonan baharu dan fasa pengemaskinian pilihan program untuk kemasukan ke universiti awam, politeknik, kolej komuniti, institusi latihan ILKBN, bagi lepasan SPN akan ditutup pada 2 Julai. Okey, harap maklumnya semua. Okey, bagaimana bagi yang belum mengemaskini sistem UPU masing-masing, hari ini Pusat Internet akan bagi tahu bagaimana step by step untuk mengemaskini dan maklumat segala maklumat yang ada dalam sistem UPU online. Okey, first of all, pertama sekali, perlulah kita pergi ke Google Chrome dan type laman web https upu.mohe.gov.my/. Okey, bila anda semua mengelik link tersebut, akan keluarlah macam ni. Ini adalah satu dia punya laman utama lah untuk sistem tersebut. Okey, untuk laman ni dia adalah untuk kategori SPN, kategori STPN, calculator merit dan semua. Tapi untuk first, anda perlu tekan kepada UPU online. Okey, tekan UPU online. Lepas tu akan keluarlah macam ni. Untuk kemaskini, sebelum daripada ni, kita dah masuk untuk kita punya login sistem UPU ni lah. So yang ni untuk kita kemaskini sahaja. Jadi kita kena masukkan nombor kad pengenalan dan password. So saya harap anda semua ingatlah password yang anda buat ketika dahulu, masa first anda masuk dulu. So yang seterusnya, masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan. Tapi kalau macam lupa kata laluan, boleh tekan kepada lupa kata laluan. Setelah itu, kata laluan anda akan di-email kepada email yang anda masukkan semasa anda mengisi permulaan permohonan UPU hari-hari itu, ya. Okey, setelah masuk, kita akan dapati dashboard kita beginilah.
Di sini ada nama student lah, ada nama siapa yang memohon. Setelah itu, kita akan dapat kat sini laman utama dia, dashboard, borang panduan dan sini serta permohonan, perkhidmatan, semualah. Okey, untuk yang tertanya-tanya, bagaimana kita, ada yang tanya bagaimana kita nak masukkan result SPM yang sebenar yang baru dapat hari itu untuk ke dalam sistem UPU. Sebenarnya para pelajar SPM tidak perlu mengemas-kini atau memuat naik keputusan SPM pelajar kerana sistem UPU ini telah di-connect oleh kita punya result lah. So kita tak perlu nak susah payah nak isi, and then dia pun tak ada ruang untuk kita isi lah sebab dia dah link dengan kita punya result baru-baru ini. Okay, setelah itu untuk permohonan ini kita biar dulu, saya nak terangkan satu persatu untuk perkhidmatan. Okay, untuk perkhidmatan ni semakkan kelayakan, trend permohonan dan laluan kerjaya serta pentadbiran. Okay. Untuk semakkan kelayakan, bila kita klik di sini dia akan keluar macam ni lah, semakkan kelayakan. Okey, untuk pengetahuan semua, semakkan kelayakan ini telah dilinkkan dengan keputusan SPM pelajar masing-masing baru-baru ini. Setelah itu, anda akan dapati bahawa daripada 475 program yang ditawarkan di IPTA serta College Committee dan Politeknik, terdapat 475 program yang layak memohon. Okey, tapi untuk student ni dia hanya layak memohon 313 program sahaja. Ini adalah kelayakan dia lah untuk dia boleh memohon IPTA ataupun IPTA. Okey, untuk yang ni, macam mana kita nak tengok untuk semakkan kelayakan, kita boleh, kalau anda tekan kat semakkan kelayakan, dia akan tulislah universiti mana anda pilih. So ada kat tepi ni ada search. Lepas tu pilihlah UiTM ke, UPSI ke, Politeknik ke atau College Community yang anda minat. So akan keluarlah satu persatu program ataupun program yang layak untuk anda. Kalau malas nak buat search tu, tekan sahaja next. Dia akan nampaklah satu persatu kita punya kelayakan IPTA mana yang kita layaklah untuk memohon. Okey. Untuk trend dan permohonan tawaran. Okey, sebelum tu, okey, untuk trend dan permohonan dan tawaran, kat sini kita boleh tengoklah trend semasa untuk mengikut pecahan permohonan mengikut aliran sastra, aliran sains. Jadi yang ni purata markah merit calon berjaya 71.66. Okey, di sini contohnya kategori di sini kita ambil STPN ataupun STAM ataupun SPM. Lepas tu kita tekanlah universiti awan ataupun agensi mana yang kita mahu. Lepas tu okey, untuk mengetahui trend ni, sekejap ya, saya terangkan dulu pengiraan merit. Okey, pengiraan merit bagi aliran sains dan aliran sastra. Okey, untuk 5 mata pelajaran utama mengikut aliran sains dan aliran sastra, kat sini ada grade. So anda pilihlah kalau dapat matematik A+, letak A+. Kalau matematik tambahan dapat B+, letak B+. Kalau fizik dapat ni, letaklah C, B, A and then semua. Tapi untuk sastra dia berbeza. Dia ambil bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam. Yang 3 mata pelajaran terbaik lain
di bawah. Contoh kat sini, kalau aliran sains, dia ada lagi biologi, ada dah pendidikan Islam, sejarah, BM yang terbaik. So letak sini A+, A+. Merit dia akan automatic lah akan keluar merit ni. Okey, setelah kita masukkan kita punya grade keputusan SPM mengikut aliran sains ataupun aliran sastra, kita kira. Bila telah klik dengan kira, okey, bila telah kita kira, kita akan nampaklah satu kat bawah ni jumlah merit kita, atau pada satu lagi bawah jumlah merit kita yang layak memohon. Contohnya jumlah merit kita 80. Okey, 80.88 contoh. So untuk contoh ini untuk universiti awam, kat sini kita boleh tukar. Contoh untuk UiTM, dia punya merit purata, purata markah merit calon yang berjaya, dia perlu 71.66, tapi kita dapat merit 88. So bermakna kita layak memohon di IPT tersebut. Kalau kita dapat merit 60 tapi IPT tersebut menghakkan markah merit mereka dalam 70 hingga ke 80, 90, 96, maka dinasihatkan anda tidak perlu memohon pada universiti tersebut. Tapi kalau nak juga mohon je lah, tapi dia bergantung kepada rezeki masing-masing. Okey, sebab dia kalau dia tengok purata merit 71, kita kalau perhatikan untuk pengambilan UPU, dia ada 3 kolom. Yang pertama syarat kelayakan, purata merit, temuduga. Contoh kalau temuduga dia dah pergi tapi dia punya purata syarat kelayakan tidak lulus, bermakna dia gagal. Kalau dia pergi tak ada temuduga, dia punya syarat kelayakan lulus tapi purata merit dia tidak menepati syarat, tidak menepati purata markah yang dikehendaki, bermakna dia gagal. So hati-hati kat sini, bila kita memilih program, kita perlu tengok trend semasa. Okey, kita pergi balik. Okey, untuk trend semasa tawaran laluan kerjaya, bila anda macam nak tengok satu contoh, anda terlalu minat dengan contoh anda minat dengan digital entrepreneur ke, ataupun subjek macam digital film, penulisan skrip, dan minat akan program tersebut, boleh melihat laluan kerjaya mereka selepas habis belajar lah. So apa laluan kerjaya mereka, seperti penulis skrip drama, filem ke, contoh dia akan ada kat sini. Kita hanya klik di sini. Okey, itu sahaja untuk perkhidmatan. Okey, bagi pelajar yang keliru nak memilih ataupun macam keliru nak ambil program yang mana ataupun program apa yang layak, so anda boleh pergi ke semakan kelayakan. So kalau macam anda hanya dapat merit 67 ataupun 70, anda nak ambil law ataupun nak ambil fiqh, itu memang tidak layak lah. So kita tengok semakan kelayakan semasa dahulu sebelum memohon. So sistem UPU online ni telah tetapkan kos ataupun program apa yang sesuai untuk kita, berdasarkan depends on result SPM kita hari tu. Okey. Okey, ramai yang tertunggu-tunggu macam mana nak mohon program, nak mohon nak kemaskini kita punya UPU. Okey, kat dashboard UPU ni kita tekan 2 orang.
Kalau kita tekan borang tu kat sini lah. Okey, untuk kategori permohonan. Apa function permohonan ni? Okey, untuk kategori permohonan, klik di sini. Kalau anda SPN akan keluarlah kategori pemohon. Setelah itu kategori pemohon ni kalau anda lepasan SPM, kalau STPN atau setaraf. Semakkan pemohon, maklumat pemohon dan senarai pilihan UPU. Kat sini kita boleh tengoklah semakkan pemohon. Okay, untuk ni semakkan pemohon. Kalau ini contoh untuk semakkan pemohon. Okay. Kalau kita dah kemas kini, dia akan keluar macam ni. Kalau kita belum kemas kini, masa kita buat first hari tu, dia akan keluar belum dikemas kini. Dia akan keluar di sini belum dikemas kini. Okay. Okay, lepas okay. Borang ni. So tekan borang, syarat kemasukan kita boleh tengoklah. Syarat kemasukan tadi kita tengok semakkan kelayakan. So nak kita tahu cari dan paparkan syarat kemasukan pelajar ke IPTE ataupun ILKA. So kita boleh cari syarat. Contoh kita nak ambil pengurusan ataupun digital entrepreneur. So kita tengok layak untuk kita. Bila kita tengok semakkan, kita layak untuk memohon bidang tersebut. Tetapi apa syarat kemasukan dia? Kita tengoklah. Kalau contoh dia nak sekurang-kurangnya bahasa Inggeris kredit contoh. Tapi kita layak, tapi kita dapat bahasa Inggeris D ke dia macam kat situ ada satu perbezaan, bermakna kita kena tengoklah syarat kemasukan kita untuk universiti ataupun ILKA yang lain. Okay, beasiswa ni untuk yang mendapat tawaran daripada MARA, GPN dan sebagainya. Okay, untuk memohon, anda perlu klik pada borang. Okay, lepas kemas kini maklumat peribadi jika bertukar. Okay, lepas anda klik kepada borang, dia akan keluar macam ni. Permohonan kemasukan pelajar sesi akademik 2021 lepasan SPA kategori SPN kategori A. So kat sini dia ada maklumat peribadi. Maklumat peribadi ni anda akan cek baliklah nama, kad pengenalan, alamat. Nama tengok balik, kuku ada salah ejaan. Alamat perlulah isi dengan betul. Okey, untuk alamat ni perlulah anda isi dengan betul dan jika bertukar alamat surat menyurat, anda perlu tukarlah untuk kemas kini. Ni. Okey, untuk pemilihan program, pilihan 1 hingga 12. Okey, yang ni sistem dia ni sistem yang belum dikemas kini semasa dia masuk sistem UPU online ni sebelum keluar result. So after keluar result, pilihan pertama dia pilih untuk temuduga. Contoh, semuanya tidak layak. Tapi pilihan keempat dia layak. Sebab apa? Sebab dia purata merit dengan syarat kelayakan dia boleh kat UiTM. So setelah itu para pelajar ataupun calon SPM dan STPN yang setaraf bolehlah pilih buat semakkan balik untuk pilihan 1, pilihan 2 sampailah pilihan 12. Dinasihatkan supaya melihat syarat kemasukan serta program yang sesuai dengan diri pelajar. Okey. Pilih. Jadi untuk pilihan 1, pilihan 2 contoh, kalau macam saya nak ambil UiTM komunikasi dan filem. Sebab saya minat sangat program tersebut. Jadi keempat-empat pilihan pertama, kedua, ketiga dia letak yang sama. Jadi setelah kita nak tekan submit, sistem tidak diterima. So anda kena pilih berlainan pilihan. Okey. Berlainan pilihan lah. Jangan letak yang sama. Okey. Setelah kita dah settlekan semua kita punya, kita dah tengok semakkan, kelayakan, kemasukan semua tu, dah buat pilihan program daripada pilihan 1 hingga pilihan 12. Setelah itu kita tekan submit ataupun cetak. Setelah itu dia akan masuklah dalam sistem UPU. Okey, untuk
yang ni dia buat tarikh permohonan 23 bulan 3. Dia akan tengoklah bila kita tarikh terakhir boleh kemas kini. Dan untuk kita muat turun slip permohonan, kita muat turunlah slip permohonan ini untuk memudahkan urusan nanti kalau ada apa-apa kan. Okey, berapa kali ataupun sampai bila semakkan kemas kini ini boleh dilakukan? Semakkan kemas kini ini boleh dilakukan sehingga tarikh 3 Julai. So, mana-mana pelajar SPM dan SPM setaraf yang belum mengemaskinikan permohonan anda, bolehlah masuk ke laman link yang saya bagi tadi. Masuk link tersebut, tulis je UPU dan klik kepada UPU online. So bolehlah semak balik kita punya permohonan dan syarat kelayakan. Ini untuk pengetahuan semua, kita punya semakan kelayakan adalah bergantung kepada keputusan SPM yang baru-baru ini lah. Okey, pilih yang mana-mana semua. Dah settle 1 hingga 12. Pilih semakkan permohonan. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk yang belum kemas kini, saya nak siapkan untuk cepat-cepat kemas kini bagi mengelakkan sistem mengalami masalah ataupun sistem hang. So kita buatlah cepat-cepat. Okey, untuk pengetahuan semua, semakkan tawaran dan pendaftaran form 6 2021 boleh dibuat pada 24 Jun hari ini. Tapi kita kena tengok balik pada sistem pendaftaran. Tadi saya buka sistem untuk form 6 belum lagi dibuka. Jadi kita kena tunggu dari semasa ke semasa update daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, itu sahaja untuk pagi ni. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa nanti.